Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda masih lagi terus bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Seperti mana temu janji kita untuk meneruskan lagi setiap hari Rabu bagi seluruh aspirasi untuk bersama lagi dalam waktu ini dalam rancangan Islam Itu Indah. Dan pada memulakan tirai kita untuk 2014, alhamdulillah dapat kita bersama lagi yang berbahagia Ustaz Fahrul Ma'joy untuk mengemudi kita bersama lagi dalam rancangan Islam Itu Indah. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kembali kita bersama untuk mendengarkan perkongsian ilmu daripada bagi Ustaz Fahrul sendiri dalam solat Islam Itu Indah, insya-Allah setiap hari Rabu bersama-sama kita. Dan sebagai permulaan Ustaz, kita nak berkongsi dengan tajuk Hati Emas. Jadi mungkin ada banyak penerangan, penjelasan yang terbaik, perkongsian daripada Ustaz sendiri untuk kita bersama-sama dalam rancangan ini pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan Ustaz Erwan Johari, yang dikasihi lagi didoakan seluruh pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pagi ini kita telah dipilih untuk berada di dalam kebaikan. Kita berada dalam majlis ilmu. Sebagai permulaan, marilah saya mengingatkan diri saya dan juga semua bahawa hidup ni adalah satu permusafiran ataupun satu perjalanan yang panjang. Iaitu hidup kita bermula, yang kita ni kepunyaan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Perjalanan dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah satu ujian. Ujian-ujian yang bakal meletihkan kita. Jadi cuba kita bayangkan dalam perjalanan kita di dunia. Contohnya nak balik kampung, nak pergi ke tempat yang jauh bercuti dan sebagainya. Bila perjalanan tu lebih daripada 2 jam, selalunya pakar-pakar menasihat kita supaya berhenti rehat di R&R, rehat dan rawat, supaya fizikal kita yang penat, fikiran kita yang kehilangan tumpuan itu kembali segar. Bayangkan hidup kita di dunia ini, perlu juga ada R&R-nya, rehat dan rawat. Iaitu perjalanan yang kita tempuh dengan fikiran kita, dengan perasaan kita, dengan hati kita. Lebih-lebih lagi memerlukan satu kerehatan. Kerehatan dalam perjalanan dalam hidup ini ialah apabila hati itu dekat kepada penciptanya. Iaitu di sanalah dia berehat, di sanalah dia dapat ketenangan. Justru rehat bagi orang mukmin ini ialah dalam solat. Rehat orang mukmin ini apabila dia melaksanakan ibadah-ibadah. Dan apa rehat seorang mukmin ini apabila salah satunya berada seperti berada di dalam majlis kita sekarang, iaitu majlis zikrullah ataupun majlis ilmu. InsyaAllah apabila jiwa kita berehat, fikiran kita berehat, kita akan dapat kekuatan. Dan dari sanalah kita akan mengisi kehidupan ini supaya bermula dengan Allah, kemudian di pertengahannya juga kita bersama dengan Allah, dan kembali nanti kita kepada Allah. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar satu tajuk, iaitu hati emas. Bila kita kata emas, itu hati yang sangat bernilai, hati yang sangat tinggi ataupun mahal harganya, Manusia ini hakikatnya dia terjadi daripada 2 unsur, ya Ustaz Irwan, Pertama daripada jasad ini yang asalnya daripada tanah, lambang kerendahan. Tanah ni dipijak-pijak, tetapi ada juga unsur yang kedua, yang ini yang lebih penting, iaitu hakikat manusia itu sendiri, iaitu jiwanya, hatinya, rohnya. Kalau tanah itu datang daripada yang rendah, tetapi roh ini datang daripada tempat yang tinggi, iaitu dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umpama macam dalam satu program komputer, kita ada hard disk, kita ada program, kita ada hardware dengan kita ada software. Hakikat manusia itu ialah softwarenya, iaitu soal hatinya, Inilah ibu sawat ataupun jana kuasa yang menjana seluruh pelakuan dan tindakan manusia. Sebab itu dalam hidup ini soal hati ini sangat penting. Sebelum kita bincang tentang hati emas, kita bincang soal hati dulu, Hati ini sangat penting, ada lebih kurang kerana ada 3 faktor, Faktor yang pertama,
hati ini ialah wadah atau sumber semua tindakan kita. Semua sumber tindakan kita ialah bermula daripada hati. Kebaikan ke, kejahatan ke, semua bermula daripada hati. Sebab tu dalam organisasi selalu dibincangkan tentang willing dan able. Kalau kita ada able, kalau kita mampu buat kerja tu, tapi kita tak ada willing, tak mahu, tak mahu buat. Walaupun kita mampu buat, kita takkan buat. Kalau kita tak mahu buat. Mahu tu tenaganya datang daripada mana? Hati. Jadi tangan, kaki kita seluruhnya adalah rakyat belaka semua. Hati inilah yang paling penting. Selalu saya ulangkan pesanan ini, berhati-hati dalam menjaga hati, iaitu raja dalam kerajaan diri kita. Yang kedua, sejahteranya fizikal kita hanya bermakna apabila sejahtera hati. Tak guna kalau fizikal kita sihat, fizikal kita kuat, kalau hati kita tak sihat, hati kita tak kuat. Contohnya kalau ada makanan yang lazat, kita sihat, tapi hati kita waktu tu susah hati, tak lalu kita makan. Berselera tapi patah selera kita sebab kita susah hati. Dihidangkan pelbagai makanan pun kita tak boleh makan. Jadi artinya walaupun selera tu ada, tetapi apabila hati kita rusuh, hati kita resah, kita tak boleh makan. Begitu juga kalau kita sihat, badan ni sihat, kita tengok kita punya temperature, kita punya tekanan darah, kadar gula, kolesterol, semua okey. Tetapi apabila ada muram dan ada kekecewaan dalam hidup kita, ada yang dikatakan bosan dalam kehidupan kita, kesihatan kita tidak bermakna apa-apa. Begitu juga apabila kita kaya, katalah harta kita penuh, orang kata bertimbun-timbun, tetapi kalau kita ada rasa bimbang, kita rasa takut dan sebagainya, harta semua tak berguna. Jadi kenapa hati penting? Kerana sejahteranya jasad kita, material dan fizikal kita tidak bermakna kalau jiwa kita tidak sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih penting, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menilai soal hati. Allah melihat hati kita, yang dikata innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat lahiriah kita, walakin Allah sedangkan Allah itu melihat apa? Ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat hati kita dan juga amalan-amalan kita. Dan Rasulullah juga menilai soal hati. Sebab tu Rasulullah kata kaya sebenarnya ialah kaya hati. Sebab tu Rasulullah menganjurkan kita supaya berada di depan cermin, kita berdoa supaya disempurnakan akhlak kita. Akhlak kita ni soal hati juga. Subhanallah, cuba kita lihat sebagai muhasabah lah pada pagi ni, saya dan juga semua pendengar, sama ada yang sedang bekerja ataupun sedang memandu ketika ini, cuba lihat hari ni kita berapa kali kita tengok cermin dah. Saya rasa pagi tadi semua orang tengok cermin. Kita tengok cermin. Saat lagi tengah hari, saat masuk kita tengok cermin. Berkali-kali dalam satu hari kita tengok cermin. Yang kita lihat jasad lahiriah, tetapi bila kita tengok hati kita, bila kita bercermin untuk melihat hati kita, cermin bagi melihat hati kita ialah muhasabah. Kita muhasabah lepas solat, duduk sebentar, sebelum tidur duduk sebentar. Apakah hati kita, hati yang sejahtera atau sebaliknya? Sebab itu kalau kita lihat dua nilai yang paling tinggi di sisi manusia, iaitu dan juga di sisi Allah. Yang pertama, nilai kita di sisi Allah ialah takwa. Takwa ini di mana? Takwa ini di hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, menunjukkan hatinya. Begitu juga bila kata-kata nilai kita sesama manusia di mana? Akhlak. Akhlak itu juga di mana? Di hati. Apabila kebaikan sudah serasi dan sebati dengan hati kita, itu yang dikatakan akhlak, insya-Allah. Jadi itulah yang dikatakan soal hati ini kita kena pentingkan. Soalnya sekarang bila kita nak tenang hati, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah ni dekat di masjid, di tempat-tempat dengan Al-Quran, dengan majlis-majlis ilmu. Cuba kita tengok, kalau kita nak ubat lahiriah kita pergi ke hospital. Tetapi kalau kita nak ubat hati kita dekatkan dengan masjid. Jadi hari ini lebih ramai orang pergi hospital ke orang pergi masjid. Itu saja satu muhasabah dan melihat bahawa soal hati yang penting ini tidak diutamakan dalam kehidupan kita. Itulah relevan yang signifikannya perbincangan kita tentang hati emas. Mari kita lihat sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati. Saya hanya berkongsi dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita yang lebih arif. Kita hanya mengetengahkan dengan bahasa yang mudah. Mudah-mudahan di sana para pendengar dapat mengambil iktibar dan juga kita juga boleh mengambil ibrahnya. Sifat hati yang pertama, dia bolak-balik. Jadi hati adalah elemen dalaman yang paling berpotensi untuk tidak konsisten. Tidak konsisten. Rasulullah bagi satu metafora, iaitu macam kuah yang berbolak-balik. Kenapa dia berbolak-balik? Kerana hati ini menjadi rebutan antara malaikat
dan juga syaitan. Ya, jadi hati kita ni sentiasa menjadi rebutan. Ketika saya bercakap, ketika anda sedang mendengar kali ini pun, hati itu sudah menjadi rebutan. Rebutan syaitan dengan was-was, malaikat dengan ilham kebaikan. Begitu juga. Begitu juga hati ini dia menjadi rebutan antara akal yang sejahtera dan juga nafsu yang hakikatnya nak bawa kepada kejahatan. Jadi sentiasa berperanglah antara syaitan dan malaikat. Dia ada di medan hati kita, dan sentiasa berebut-rebut antara akal dan nafsu dalam hati kita. Justru hati itu tidak stabil. Sebab itu kita minta, dianjurkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Jadi kita minta Allah yang membolak-balikkan hati supaya hati kita ni ditetapkan dengan ketaatan dan juga kepada amal yang soleh. Jadi pertama, hati ini bolak-balik. Saya katakan hati ini berada dalam dua graviti. Ya, kalau bumi ni dia ada satu graviti saja. Tapi hati kita ni ada dua graviti. Satu graviti tahap tinggi, iaitu yang nak membawa kepada Allah, yang datang daripada ilham para malaikat dan juga akal kita. Jadi satu lagi graviti tahap rendah, yang nak membawa kita kepada bahimiah, sifat-sifat kebinatangan oleh syaitan dan juga hawa nafsu. Ini jadi hati sifatnya bolak-balik. Itu satu. Yang kedua, hati ini fitrahnya baik. Fitrah tu yang asal dia, yang tabi'i dia. Kita dalam diri kita ni ada dua unsur, satu nafsu, satu lagi hati kan. Nafsu ni fitrah dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Asal dia kejahatan, tapi dia boleh dididik, boleh diasuh ke arah kebaikan, tapi fitrahnya memang jahat. Itu nafsu. Tapi fitrah hati sebaliknya. Fitrah hati ni sentiasa baik. Asalnya dia baik. Kalau kita tengok, kita suka kepada orang baik, kita suka tak? Orang baik kita suka. Kalau orang tu pemurah, orang tu suka membantu, orang tu cakapnya lemah lembut, orang tu berakhlak, hati kita jatuh suka, ya. Walaupun kita jahat, tapi kita suka pada kebaikan. Itu menunjukkan fitrah hati tu memang suka kepada kebaikan. Yang kedua, kita suka kalau kita rasa bila kita buat satu perkara yang tak elok tu, kita ada rasa guilty conscious dalam hati, ya, rasa tak seronok. Sebab tu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak berzina. Rasulullah kata, bagaimana kalau adik perempuan kamu dizinahi? Macam mana kalau isteri kamu? Bagaimana kalau ibu kamu? Bagaimana kalau adik-beradik perempuan kamu lelaki tadi rasa dia tak suka. Kenapa? Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyentuh fitrah hatinya yang suka kepada kebaikan. Jadi fitrah hati ni dia suka kepada kebaikan. Begitu juga hati kita ni dia jijik dengan satu yang kotor. Ya, satu yang minta kata yang jahat, satu yang kotor. Misal kata contoh, kita tengok saja benda yang bernajis, benda yang itu timbul hati dalam hati dah jijik dah. Jadi fitrah hati ni suka kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Namun sifat yang ketiga hati ni, ya, iaitu hati ni boleh sakit. Dia boleh sakit. Bukan sakit hati ni, ya, tapi dia boleh sakit. Yang itu yang dikatakan Rasulullah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Dalam hati dia tu dah ada sakit, Allah tambah lagi sakit, ya. Hati ni sakit bila apa? Bila tadi dia lari daripada fitrahnya. Sebab itu kata Ibnu Athaillah dan juga kata ulama-ulama kita, tanda hati sakit tu bila dengan kebaikan dia tak suka, tetapi sebalikkan dengan kejahatan dia suka. Itu tanda hati sakit. Jadi walaupun fitrahnya baik, tetapi hati boleh juga orang kata ditimpa oleh sakit. Sakit hati ni namanya mazmumah, ya. Nama mazmumah. Kemudian yang keempat, ya, satu, tidak hati itu bersifat bolak-balik. Yang kedua, fitrahnya baik. Yang ketiga, dia boleh sakit. Yang keempat, hati ni dia hanya boleh ada di dalam hati tu satu cinta saja. Dia tak boleh ada dua cinta. Dia mesti ada satu cinta saja. Wadah yang bila diisi dengan cinta Allah, cinta yang selain masih Allah tu akan keluar. Kalau dia ada cinta dunia, cinta yang selain Allah dalam hati tu, cinta Allah akan keluar. Dia tak boleh hati ni mencintai dua elemen dalam satu masa. Tak boleh, ya? Dia mesti ada satu saja. Kalau kita ada cinta Allah aja di situ. Tak ada cinta-cinta yang lain, ya? Tetapi saya nak jelaskan nanti mungkin dalam penjelasan, kalau kita cinta Allah, ada cinta-cinta yang lain, iaitu cinta kerana Allah. Ada cinta juga, tetapi cinta-cinta kerana Allah. Tetapi kalau dah ada dunia di dalam hati kita, cinta Allah tu tidak akan ada. Jadi hanya ada kebesaran Allah, kebesaran makhluk akan jadi kecil. Tapi kalau kebesaran makhluk besar dalam hati kita, kebesaran Allah tu tidak akan ada di dalam hati kita. Ini sifat.
Baik, sebagai perkongsian sedikit ya Ustaz Imran ya. Ada 4 jenis hati. Kita tengoklah hati ni, cuba tengok kita ada satu sumber cahaya di hadapan kita. Cuba tengok hati kita di mana ya. Ada 4 jenis hati. Pertama, hati orang kafir. Hati orang kafir ni hati yang terbalik. Kalau sumber cahaya tu depan, dia terbalik. Bila dia terbalik, macam cermin yang terbalik, dia tak akan dapat cahaya. Hati yang terbalik ni hati yang hitam, hati yang gelap, hati yang langsung tidak ada kebaikan, kejahatan langsung. Ini hati orang kafir ya, iaitu hati yang terbalik ataupun hati yang hitam. Yang kedua, hati orang munafik. Yang dikata yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Dia menzahirkan Islam tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Hakikatnya kufur jugalah. Tetapi hati orang munafik ni hati yang terhijab ataupun terbungkus. Cahaya ada tetapi dia dah terhijab, dia dah terbungkus. Jadi macam hati orang kafir tadi terbalik. Yang ini dia terhijab. Jadi bila terhijab, dia macam tak boleh nampak jugalah. Gelap juga. Dia tak boleh dia tak boleh menerangi dan dia juga tak terang daripadanya. Ini hati orang munafik. Dan yang ketiga, hati orang yang fasik. Hati orang yang fasik ni hati yang melintang. Dia melintang. Saya tak ada nak tunjuk dalam bentuk ni. Melintang ni artinya dia tegak tidak, dia tersembam tidak. Dia melintang. Jadi kadang ada cahaya, kadang tak ada cahaya. Kadang kegelapan, kadang begitulah. Di antara dua ya, di antara dua hati ini ya, dia tidak stabil. Dia berlaku tarik menarik yang sangat kuat. Kadang-kadang ada ilham kebaikan, kadang-kadang ada was-was kejahatan. Jadi ini hati orang fasik ya. Subhanallah ya. Kita rasa hati kita di sinilah ya, yang sentiasa berperang, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang terlintas kejahatan, tergoda juga kan dan sebagainya. Dan hati yang menjadi sasaran kita ataupun yang jadi target kita untuk memilikinya sebelum kita mati, kita nak dapat memiliki hati ini, iaitu hati orang yang muttaqin. Hati yang terang dan boleh menerangi. Hati yang paling teguh dan paling kukuh diumpama pelita yang sedang bercahaya. Subhanallah ya, sinarnya adalah suci dan juga memancarkan nilai-nilai kebaikan saja. Di mana saja dia memberi kebaikan. Baik. Inilah yang dikatakan hati emas. Hati muttaqin inilah yang dikatakan hati emas, iaitu qalbun salim. Hati yang sejahtera. Jadi ringkasnya saya kata sebelum kita menerangkan lebih lanjut lagi, saya katakan, saya ringkaskan bahawa qalbun salim tu hati yang ada 3 ya. Yang pertama, hati yang ada tauhid ataupun iman yang kukuh. Kukuh. Dia berbolak-balik tetapi bila dia ada iman, dia aman. Dia akan tenang ya? Dia ada tenang. Itu kita pergantungan kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah. Yang mana hati itu merasai kewujudan Allah, merasai sifat-sifat kesempurnaan Allah di dalam hati. Itu ya, satu. Yang kedua, hati yang sentiasa dipenuhi oleh sifat-sifat mahmudah. Tadi tauhid, sekarang sifat-sifat mahmudah. Subhanallah, hati yang ada sabar, hati yang ada redha, hati yang ada qanaah, hati yang ada pemurah. Subhanallah, ini hati yang memang hati emas sungguhlah ya, hati yang ada sifat-sifat mahmudah. Dan yang ketiga, hati yang sentiasa bertaubat daripada dosa. Semua orang berdosa ya. Bila berdosa tu, dia akan ada calit ataupun titik hitam pada hati. Tetapi orang yang mempunyai hati emas, setiap tercalit aja dia terus bertaubat. Bila taubat, bersih lagi. Jadi dia tak boleh mengelakkan daripada dosa, tetapi setiap kali berdosa dia bertaubat. Jadi itulah hati emas, hati yang ada keimanan ataupun ketauhidan yang kukuh, iaitu rasa bertauhid. Yang ketiga, dia ada sifat-sifat, yang kedua sifat-sifat mahmudah ya, dan yang ketiganya dia sentiasa bertaubat daripada dosa-dosanya. Ya, itulah hati emas. Jadi kita akan bincang lagi nanti kenapa hati emas ni penting, dan insya-Allah kalau ada masa, kalau Allah izinkan, bagaimana kita nak dapat hati emas tu insya-Allah. Alhamdulillah, tu dia dapat penerangan daripada Ustaz Fahrul sendiri dengan tajuk kita hati emas. Dan saya juga kata sedang mengajarkan hati untuk mendengar kebaikan ya, dan saya rasa para pendengar pun bersama begitu. Dan insyaAllah semoga kita terus dapat beristiqomah bersama untuk membetulkan hati. Dan kami maklumkan pada anda selepas ni, sebab kita berhenti rehat nanti, anda boleh berinteraksi bersama yang bagi Ustaz Fahrul. Anda boleh bersama-sama mengirimkan komen anda, juga persoalan anda melalui ikim.fm di Facebook, juga di Twitter radio@ikimfm, Radio IKIM FM, dan juga tidak ketinggalan secara SMS. Kami alu-alukan persoalan daripada anda. Teruskan setia bersama kami, kita berehat seketika. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua.
all say, say, say. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believes, no mountain is too high. If God wills me to try, if I live without passion and determination, inshallah I'll live out all my dreams. Anak adalah anugerah yang amat berharga. Mereka adalah amanah Allah dan penyambung keturunan manusia. Jangan sesekali kasari mereka, walaupun seringkali kita berhadapan dengan anak-anak yang nakal. Nasihat mereka dengan lembut. Berilah kasih sayang anda dengan seikhlasnya kepada mereka. Kata orang, sayangilah kanak-kanak kerana mereka adalah masa silam kita, dan hormati orang tua kerana mereka adalah masa hadapan kita. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Saudara, kita masih lagi terus bersama untuk waktu ini, bersama lagi dalam rancangan Islam Itu Indah yang kita bawakan bersama anda setiap hari Rabu jam 10.15 pagi, dan pastinya bersama dengan bagi Ustaz Bahru Mak Joy kita berkongsi tajuk Hati Emas. Dan juga untuk anda boleh terus menghantarkan persoalan anda melalui Facebook IKIM.FM, tidak ketinggalan juga di @radio IKIM FM di Twitter, juga secara SMS, dan juga dialu-alukan juga melalui talian 0362051500 berkongsi persoalan dan juga penjelasan yang akan dapat dibawakan bersama dalam program ini. Jadi kita bersama Ustaz, mungkin kita nak tengok pada Facebook pada ketika ini Ustaz. Ada yang bertanya daripada Zainul Abidin, katanya hati emas, hati yang ada iman yang kuat pada Allah. Jadi bagaimana sebenarnya nak kuatkan iman tu Ustaz? Ya. Bagaimana untuk dapat hati emas? Begitulah ya, mengikut sahabat kita bertanya tadi. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sama-sama kita berbincang dalam majlis ilmu ya. Yang pertamanya mesti bermula dengan ilmu. Mesti bermula dengan ilmu. Jadi kita belajar supaya dengan itu akal kita mengetahui apa yang dikatakan hati emas tadi ya. Kita tahu mesti diisi dengan tauhid, mesti diisi dengan sifat-sifat mahmudah, kemudian mesti dalam hati itu bersentiasa bertaubat dengan dosa-dosa. Jadi kita kena tahu apa itu dosa, apa itu taubat, apa itu iman, apa itu mahmudah. Sebab itu soal keimanan ini, soal-soal sifat-sifat mahmudah ini dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dan faham kita Ahlussunnah wal Jamaah ini fardu ain. Fardu ain kita belajar tentang tauhid dan juga tentang tasawuf ataupun akhlak. Ini pertama kita belajar ya, iaitu dia kata alim. Tapi alim saja tak cukup. Alim itu mesti dibawa kepada yang kedua, amil. Amil itu kita amalkan ya. Sebab tu ilmu itu jalan menuju iman. Jadi kalau kita berhenti di sahat ilmu, di takah ilmu aja, kita tak akan dapat hati emas. Tetapi kita kena berjalan lagi ya untuk pergi kepada amil, iaitu jalan menuju iman adalah jalan jalan ilmu. Artinya kita laksanakan ilmu yang kita tahu tadi melalui ibadah-ibadah kita. Kita laksanakan ibadah-ibadah asas kita, ibadah-ibadah sunat, dan juga ibadah asas dan ibadah sunat ini jangan terlepas daripada yang dikata Imam Nawawi kata amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan hati. Kerana apa? Kadang-kadang kita hanya melaksanakan ibadah-ibadah ritual tanpa membina spiritual. Contohnya ritual kita, ibadah kita ialah solat. Sedangkan solat itu kita tengok technical mechanical saja ya. Tetapi dalam solat itu wa aqimus solah li dzikri. Dan dirikan solat untuk apa? Untuk ingat kepada Allah. Ingat tu kerja hati. Jadi dalam solat tu kerja hati. Dalam solat juga ada khauf, ada rasa takut, ada rasa haya, rasa malu, ada rasa rajak, rasa harap dengan Allah. Jadi apabila kita melaksanakan amalan-amalan lahir, jangan lupa sekalikan dengan amalan-amalan batin kita. Bukan saja dalam solat, dalam wuduk begitu juga. Kalau kita basuh muka kita, artinya kita membasuh pandangan kita, membasuh penciuman kita, pendengaran kita dan sebagainya. Hakikatnya itu ya. Jadi apabila kita laksanakan amalan-amalan hati ni, itulah sebenarnya tujuan amalan lahir. Kita solat
untuk cegah daripada fahsyat dan mungkar. Kita puasa untuk bertakwa. Takwa tu soal hati. Kita zakat untuk membersihkan diri dan membersihkan harta. Semuanya pergi kepada sifat-sifat kehambaan. Masalah kita kadang-kadang dalam dalam kita beramal ini, kadang-kadang amalan kita hanya amalan lahiriah, ya. Kita tak sekalikan dengan amalan-amalan batin, ya. Amalan-amalan batin, amalan-amalan dalaman kita yang melahirkan sifat-sifat kehambaan. Tak cukup apabila kita alim, kemudian kita amil, yang ketiga mesti arif. Arif ini artinya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dan dengan kita mengenal Allah ini, ya, melalui apa? Apabila ibadah-ibadah, datanglah ujian-ujian dalam hidup kita. Ini adalah untuk kita kenal Allah. Sebab itu yang pertama kita ibadah, kemudian dia ada yang kedua yang dikatakan mujahadah, yang ketiga yang dikatakan mihnah. Mihnah ini ujian-ujian dalam hidup kita, ya, supaya ujian-ujian hidup ni sebenarnya Allah mendidik kita dan Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita, ya. Contohnya bila Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita dengan kegagalan, di sana kita ada timbul rajak harap kepada Allah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala didik kita dengan rasa-rasa takut, rasa kekurangan, supaya di sana ada redha, ada sabar dan sebagainya, supaya hati ini kembali kepada Allah. Jadi apabila diuji, kita kembali kepada yang memberi ujian. Jadi barulah kita arif, ya, barulah kita kenal Allah dengan pandangan mata hati. Subhanallah, dalam kaedah pengajaran tasawuf ataupun guru-guru kita, syekh-syekh kita menerangkan bahawa dia ada 3 proses. Katakan bagaimana untuk dapat hati yang sejahtera tadi, hati yang emas tadi, iaitu takhalli, tahalli dan tajalli, ya. Jangan takut dengan istilah, ya. Kalau dikatakan takhalli ni ialah kita kosongkan, ya, kita kosongkan. Mana mungkin hati kita ditanam dengan sifat-sifat mahmudah, sekiranya hati itu masih dipenuhi oleh perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang buruk, ya. Macam kita nak tanam pokok lah. Terlebih dahulu kita bersihkan daripada lalang, daripada semak, daripada belukar. Takkanlah ada lalang, ada semak tu kita nak tanam je, takkan tumbuh dia. Jadi peringkat pertama ialah kita takhalli. Takhalli ni kita keluarkan sifat-sifat ini, ya. Bila kita nak keluarkan sifat-sifat mazmumah ini, keluarkan sifat mazmumah, sifat-sifat buruk ni, tentulah kita akan bertarung dengan hawa nafsu. Bertarung dengan hawa nafsu. Sebab sifat-sifat mazmumah ini sangat disukai oleh hati kita, ya. Sangat disukai. Kalau hati yang tak terdidik lagi lah. Jadi di situ ada peperangan yang berlaku. Peperangan inilah yang dikatakan mujahadah, ya. Bila orang marah, kita kata kita nak marah balik. Tak. Ilmu kita bagi tahu kita kena sabar. Sabar tu mengekang sifat-sifat yang nak marah balik tu kadang-kadang menderita, ya. Ustaz Irwan, di situlah dikatakan mujahadah. Mujahadah kadang-kadang kita buat kebaikan, orang puji. Bila orang puji kita timbul rasa riak, nak tunjuk-tunjuk, rasa sum'ah, supaya bila kita suka mendengar pujian. Sebenarnya dalam syariat Islam, kita dipuji tak salah. Kita dipuji tidak salah, tetapi kalau kita beramal untuk kita dipuji, itu yang salah, ya. Kita tak ada niat nak dipuji, kita buat begitu saja tapi dipuji. Itu sebagai satu berita gembira, kata dalam hadis, berita awal gembira kepada orang mukmin. Tetapi kalau awal-awal kita nak melakukan satu amal, kita dah mengharapkan pujian, dan apabila kita dikeji, kita rasa sakit hati, di situ jadi timbul, ya. Itu yang dikatakan pada hati yang tidak mengharap pujian, ada kekebalan untuk menghadapi kejian, ya. Pada hati yang tidak mengharap pujian saja, ada kekebalan untuk menghadapi kejian. Jadi orang yang takhalli ni dia kena keluarkan, lawannya dengan mujahadah. Yang kedua barulah tahalli. Tahalli ni kita tanam, kita semai sifat-sifat mahmudah. Kita keluarkan mazmumah, kita tanam mahmudah. Bila kita tanam mahmudah, artinya kita nak sembah sabar, redha, pemurah, ikhlas. Ini juga memerlukan mujahadah. Bukan senang, ya. Sebab itu saya selalu bawa perumpamaan begini, ya, Ustaz Irwan, ya. Ini kita bincang tentang soal hati. Katalah halaman rumah kita biarkan saja. Agak-agak tumbuh keledek ke, tumbuh sawi ke, tak, ya. Tak mungkin. Halaman rumah kalau dibiarkan mesti tumbuh lalang, ya. Tapi kalau kita nak tanam sawi ataupun kita nak tanam sayur, pokok-pokok, kita mesti gempur dia, bajai dia, dan bila dah tumbuh kena jaga daripada serangganya, kita kena jaga. Artinya bila kita nak tanam sifat-sifat mahmudah,
ini juga memerlukan mujahadah. Jadi mujahadah dengan hati emas ni dia sangat sinonim. Tidak mungkin kita dapat hati emas kalau kita tidak melalui jalan mujahadah. Dan yang ketiga yang dikatakan tajalli, ya. Tahalli dan tajalli. Tajalli ni ialah kita bila kita dah menyatakan terserlah kebaikan. Artinya pohon kebaikan yang kita semai itu dah berbuah. Jadi bila kita berbuah artinya waktu itu terbukalah mata hati kita. Ini yang dikatakan kita belajar, kita dapat ilmu yakin. Tetapi apabila kita lakukan takhalli dan takhalli tadi, kita akan dapat yang dikatakan ainul yakin. Waktu tu hati yang fasik tadi ataupun hati yang terbungkus tadi, dia akan tersingkap dia punya hijab. Waktu tu dia ada katakan ainul yakin, dia yakin dengan melihat dengan pandangan mata hati. Waktu tu dia bukan tahu saja Allah ada, tapi dia terasa Allah Subhanahu wa taala ada. Subhanallah, hati yang beginilah hati yang memang indah, hati yang cukup orang kata tenang dalam menghadapi kehidupan. Ini juga kalau kita lihat as a big picture, kalau kita tengok dalam tasawur Islam, ini yang dikatakan tauhid, fiqh dan tasawuf. Tauhid itu ialah biji benih, dikatakan fiqh itu ialah pohon, dan yang dikatakan tasawuf ataupun akhlak itu adalah yang dikatakan buahnya. Itu yang dikatakan takhalli dan tajalli. Tajalli itu kita dah rasa buah manis rasanya, rimbun dan sebagainya. Subhanallah, itu yang kita hendak. Jadi ini melalui jalan yang dikata alim, amil dan arif, takhalli dan tajalli. Ini yang dikatakan tauhid, fiqh dan tasawuf. Inilah dalam ajaran Islam. Saya tak boleh perincikan. Kita boleh perincikan melalui pengajian ilmu-ilmu daripada para asatizah kita, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, penerangan terbaik pada Ustaz. Kita teruskan lagi dengan anda yang ingin bersama-sama kami. 03-6205-1500. Ada pemanggil di talian waktu ini. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian kita? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Siti dari Seremban. Silakan Puan Siti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya lah sikit. Ada dua soalan ni. Macam ni. Apakah istilah bertaubat ataupun perkataan? Adakah perkataan yang kita ucapkan selepas setiap solat, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, itu dikira bertaubat? Atau kita kena khususkan bangun malam bersolat taubat? Tolong jelaskan. Lagi satu, bagaimanakah kita nak khusyukkan hati kita sewaktu bersolat? Kerana sewaktu menghadap Allah ni kadang-kadang selalu jugalah, walaupun pas kita menepis baca ayat-ayat sebelum tu, tapi masih ada lagi yang bermain-main fikiran tu. Macam mana ya Ustaz? Tolong bagi tip ataupun ayat-ayat amalan. Terima kasih Puan Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi silakan Ustaz. Ya, terima kasih Puan Siti. Masalah Puan Siti ni masalah kita semua sama juga, ya. Jadi mudah-mudahan kita saling membantu, insya-Allah. Pertamanya tentang kita bila kita bertaubat. Ulama mengatakan bahawa selepas kita solat kita kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah, terus kita beristighfar dalam solat. Sebenarnya ada penangan daripada para ulama yang istighfar itu bukan istighfar daripada dosa kita, dosa-dosa kita dalam hidup, tetapi istighfar pada dosa kita dalam solat. Sebab dalam solat tu kita lalai, dalam solat tu kita tidak behave ataupun tidak jaga adab-adabnya dengan benar. Kadang-kadang dalam solat minta maaf, ya. Ada juga serangan sifat-sifat mazmumah dan sebagainya. Jadi istighfar selepas baik saja kita memberi salam yang kedua itu adalah istighfar untuk dosa dalam solat. Itu sebenarnya. Tetapi untuk dosa-dosa kita yang dalam kehidupan kita dan sebagainya, kita mesti bertaubat. Taubat ini perlu ada rukun-rukunnya. Jadi istighfar itu hanya lafaz saja. Tetapi yang dikatakan bertaubat itu yang pertama mesti menyesal. An-nadamu, maksudnya menyesal atas dosa-dosa kita. Jadi untuk merasa menyesal dalam kita berdosa tu bukan mudah. Perlu ada ilmu. Orang kata ini paling mudah lah, menyesal aja. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak menyesal. Contohnya macam sekarang ni, kalau kita tengok bagi mereka yang tidak solat subuh,
Tadi ada tak timbul penyesalan yang sangat-sangat rasa begitu, sehingga kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, ada di antara mereka bukan tidak solat subuh, kalau mereka tertinggal aja solat berjemaah, kawan-kawan sahabat-sahabat dia yang lain akan ziarah rumah dia dan mengucapkan takziah pada dia. Sebab bagi itu satu yang malang sangat dia rasa kita. Jadi dibanding dengan kita hari ni, kita bangun-bangun daripada tidur, kita tengok, kemudian kita pergi ke tempat kerja, rupa-rupanya handset kita dah jatuh, hilang, ataupun wallet kita dah terjatuh di mana-mana, orang ambil. Rasa macam mana? Menyesal tak? Dibandingkan dengan solat subuh tadi kan. Ini datang daripada ilmu. Ilmu tentang bahaya dosa saja yang menyebabkan timbulnya penyesalan. Kalau kita tak tahu bahaya dosa tu, tentang neraka, tentang kemurkaan Allah, kita tak rasa, macam biasa-biasa saja kan. Tetapi kenapa kita rasa menyesal apabila duit kita tadi, handphone kita tadi dicuri orang ataupun hilang dan sebagainya? Sebab kita tahu betul-betul apa perlunya duit tadi, apa perlunya handphone tadi. Jadi ini yang dikatakan pertama, kena ada rasa menyesal. Yang kedua, berhenti. Ini salah. Tak boleh astagfirullah tapi carry on terus dengan dosa, tak boleh. Jadi kita mesti syarat yang kedua ialah berhenti. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Itu kalau dosa dengan Allah. Tetapi kalau dosa dengan manusia, yang keempat, kena bayar balik. Kalau kita ambil harta dia, kena bagi balik. Hutang dia tak bayar balik. Kalau kita mengumpat dia, kena minta maaf dan ceritakan balik. Ini 4 syarat. 4 syarat ini ataupun 3 syarat dengan Allah ni mesti kita lalui. Kalau kita astagfirullah saja semata-mata, tak ada. Kecuali dosa-dosa kecil kita. Ini yang kata ulama, kadang-kadang Allah ampunkan tanpa kita minta ampun. Contohnya, kalau kita ambil wuduk, dosa-dosa kecil kita akan gugur bersama dengan air wuduk itu. Itu tak payah minta taubat pun Allah ampunkan. Itu dosa-dosa kecil. Contohnya, apabila kita melakukan kebaikan, dosa kita akan diampunkan, dosa-dosa kecil. Namun kalau dosa tu berkait dengan manusia, berkait dengan yang besar-besar, mesti melalui jalan taubat. Ini penting supaya kita. Kemudian bagaimana kita nak tips untuk khusyuk dalam solat? Subhanallah, pertanyaan ini kepada orang dah khusyuk dalam solat lah. Kita pun baru peringkat yang kata solat ni ada solat orang jahil, itu orang yang tak ada ilmu, tertolak. Yang kedua, solat orang yang dikatakan orang riak, itu pun tertolak. Awal-awal lagi dah tolak. Yang ketiga, solat orang mujahadah. Solat orang mujahadah ni macam ni, dia ada ingat ada lupa, ada ingat ada lupa. Sebab tu dalam hadis kata per-11. Ada orang yang dapat 2, ada orang yang dapat 3. Sejauh mana ingatan dia kepada Allah dalam solat, sejauh itulah dikira pahalanya. Ini Jadi dalam solat ini selalunya kita hanya fikir soal sah batalnya saja. Rukun solat 13 kita jaga tu, sahlah solat kita. Tetapi impak solat, kesan solat tu dia berbeza daripada sah. Dia satu yang ini yang dikatakan khusyuk tadi. Baik, saya hanya berkongsi dan apa tip-tip yang para ulama berikan kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita ada ilmu sekali lagi tentang solat. Kita kena ada ilmu tentang solat. Maksudnya kita faham bacaan-bacaan dalam solat, rukun qauli. Kita faham bacaan solat. Bukan saja kita faham, tetapi kita menghayati. Contoh, kita tahu makna Fatihah. Bukan saja tahu makna Fatihah, tetapi kita belajar tafsir tentang Fatihah. Yang dikatakan Malik Yaumiddin tu kan, contohnya Allah menjadi raja, penguasa kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan tu macam mana? Sifat Al-Malik Allah tu bagaimana? Yang dikatakan iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah atau mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka na'budu dulu? Beribadah dulu baru kita minta. Ada tafsiran-tafsirannya. Jadi orang yang mengucap ucapan-ucapan yang sama, bacaan-bacaan yang sama dalam solat, sama saja. Apa yang diucapkan oleh para nabi, apa yang diucapkan para sahabat dengan apa yang diucapkan kita, kan? Tetapi impak ucapan itu bergantung kepada ilmu, bergantung kepada penghayatan, penghayatan tentang solat itu. Kemudian kita dengar daripada para ulama lagi, kena jaga mukadimah solat. Mukadimah solat itu ialah wuduk. Kita kena jaga wuduk sungguh-sungguh, supaya apabila kita mengambil wuduk itu, mengambil wuduk dengan penghayatan sungguh-sungguh. Di sini saya ingin mewar-warkan satu rancangan televisyen yang kita tengok, Fattabi'uni, bagaimana mengambil wuduk tu. Tidak membazirnya. Kemudian dikatakan membasuh. Jangan kita lalukan saja air tu. Dikatakan membasuh tangan tu, kita kena gosok-gosok. Dan waktu tu ada penghayatan. Sebab tu para ulama tasawuf mengatakan, kalau kita
kita membasuh muka, kita membasuh tangan, membasuh kaki, niatkan kita sedang membasuh kekotoran-kekotoran bukan saja zahir tetapi batin kita. Tangan kita pernah melakukan kejahatan dan sebagainya, ini pemikiran kita dan sebagainya. Jadi awal kita kena jaga iaitu wuduk tu sendiri, ya. Dan elakkan pembaziran. Mana mungkin kalau kita nak solat dengan wuduk yang sudah menjadi sedara kepada syaitan, ya, iaitu waktu kita wuduk kita membazir. Jadi tak mungkin kita dapat solat yang khusyuk. Sebab tu kena jaga wuduknya lagi, kemudian pakaian kita dan sebagainya. Ini kembalilah rujuklah kepada para ulama kita dengan bagaimana step-step untuk mendapat khusyuk ataupun dalam bahasanya akur, patuh, taat di dalam solat kita. Tak mungkin kita dapat ingat Allah di luar solat sekiranya dalam solat sendiri sudah kita lupakan Allah. Itu ya. Ustaz, mungkin di penghujung ni kita nak raikan satu SMS daripada rakan pendengar kita, Hindun Haji Husin, katanya bagaimana nak menjaga hati kita sentiasa berada dalam ketenangan ketika kita berada dalam suasana keliling yang menakutkan. Mungkin Ustaz boleh berikan penjelasan sikit. Ya, pertama kita kena rapat dengan Allah selalu di mana saja, iaitu yang kata uzlah syuriah, maksudnya kita uzlahkan hati kita, ya, di tengah-tengah kemungkaran yang banyak ni. Bagaimana kita kena jaga hati kita. Jaga hati kita macam mana? Hati kita sentiasa berzikir kepada Allah, ya. Zikir tu tak mesti kumat kamitnya mulut, ya, tetapi zikir tu sentiasa ingat kepada Allah. Jadi ini penting, ya. Ini penting yang kita kena jaga. Kemudian apabila waktu solat ni kita charge bateri kita. Jadi kalau kita lihat bateri kita akan hilang dia punya kuasa apabila kita dah pakai misal kata 24 jam ke 2 jam. Hati kita juga begitu juga. Dia akan hilang kekuatan dia untuk mempertahankan diri daripada serangan-serangan jahiliah di luar diri kita kalau dia tidak di-charge balik. Jadi charge kita ni ialah melalui solat 5 waktu kita, kemudian solat sunat kita. Ini yang penting. Kemudian bagaimana kita nak hadapi semua serangan-serangan ini, kita kena cari bi'ah yang solehah. Bi'ah yang solehah itu suasana yang mengingatkan kita. Kemudian kena cari yang dikatakan kawan. Yang dikata dinul ataupun agama seorang tu mengikut ilmu agama kawan-kawannya. Jadi kita kena cari kawan-kawan kita. Jadi begitu. Jadi di akhir zaman ini subhanallah, ya, bila Islam ni menjadi ghuraba ni yang terpinggir dan terasing semula seperti mana awalnya. Jadi kita kena duduk dalam jemaah. Ya, sebab tu Rasulullah berpesan satu kambing yang keluar daripada jemaahnya akan mudah diterkam oleh serigala. Jadi kita kena ada selalu dalam jemaah. Jemaah kita dalam sama ada jemaah yang khusus, iaitu jemaah-jemaah dakwah ke, jemaah-jemaah Islam ke dan sebagainya, ataupun jemaah yang lebih umum, iaitu kita sentiasa menjaga solat berjemaah, kita sentiasa berjemaah dengan orang mukmin, sentiasa ada ukhuwah dan sebagainya. Jadi di situ ada kekuatan, ya. Jadi zikir itu penting. Awal-awal misal kata kita bangun saja daripada solat, daripada kita solat, kita kena jaga wirid kita, jangan kita tinggalkan yang dikatakan bacaan-bacaan yang kata kalau ada wirid kita zikir Siti Fatimah 33 tu kita kena jaga wirid harian kita, ataupun bacaan manzil ke, ataupun ada orang yang mendapat ijazah bersanad daripada wirid-wirid ini bagus untuk di akhir zaman. Ini sebagai pendinding ataupun perisai kita daripada serangan-serangan jahiliah di luar diri kita. Itu penting. Alhamdulillah. Dan kita dapat pun bersama-sama pada kali ini dalam rancangan Islam itu Indah dengan tajuk Hati Emas. Dan mungkin sebagai penutup Ustaz, kesimpulan sedikit masa yang boleh kita berkongsi dalam pertemuan kita kali ini, Ustaz, silakan. Subhanallah, kita kena kembali kepada Allah. Memang apabila jalan tu nampak susah dan payah, tetapi apabila kita kembali kepada Allah, kita akan dapat satu kemudahan. Bila Allah nak kita, Allah mudahkannya. Sebab tu ada kata-kata, saya tak ingat ada hadis ke ataupun kata-kata para ulama, hati kita berada di celah-celah jari Allah. Diumpamakan begitu. Jadi bila Allah nak hidayah, sekelip mata boleh jadi dapat hidayah. Sebab itu kita sentiasa berdoa untuk dapat hati yang emas. Tu jangan tinggal. Ada orang kata doa ni di akhir. Tidak. Doa adalah satu tuntutan di permulaan
di pertengahan, di hujung, sepanjang jalan. Maksudnya kita mesti minta yang dikatakan doa yang ya muqallibal qulub yang saya katakan tadi itu, ataupun Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik yang kita selalu ada dah dalam IKIM dan sebagainya ini. Ini kita berdoa. Sebab bila kita minta kepada Allah, Allah akan permudahkan kalau kita tidak. Tapi yang sekarang ni Allah belum tak lagi kan. Kalau Allah nak, Allah akan permudahkan. Sebab tu kita merayu supaya daripada murid kita menjadi murad. Murad ni orang yang dipilih. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Fahrul Mak Joy yang sudi bersama-sama dalam program Islam Tu Indah. Insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu depan Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.